mana nak menyelesaikan dua persamaan serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay, kita lihat soalan di sini. Ada dua persamaan linear serentak. Ada dua. Bermaksud yang pertama, X tambah Y sama dengan 7. Kita namakan dengan persamaan pertama. 2X tambah Y sama dengan 12. Kita namakan sebagai persamaan 2. Okey, untuk menyelesaikan persamaan serentak dalam dua pemboleh ubah ini, kita ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah penggantian, dan yang kedua, kaedah penghapusan. Okey, cikgu akan tunjuk dahulu kaedah penggantian. Penggantian. Okey, bagaimana cara dia? Okay, kita lihat di sini ada dua persamaan macam cikgu cakap tadi. Kita gunakan persamaan yang pertama. Okay. X tambah Y sama dengan 7. Ini persamaan pertama tadi. Okey, kemudian kita jadikan X itu sebagai perkara rumus. Apa maksud perkara rumus? X duduk di hadapan sorang-sorang. Okey, kita ada Y di sini. Okey. Y di sini kita tak nak bersama dengan X, kita nak X jadi sorang-sorang, jadi perkara rumus, maka Y kita pindahkan ke sana akan menjadi tolak Y. Kalau di sini tanda Y, apabila dia melepasi tanda sama dengan, dia akan menjadi tolak Y. So kita akan tulis X sama dengan 7 tolak Y. Okey, ini kita panggil, kita namakan sebagai persamaan yang baru, iaitu persamaan T3. Okey, seterusnya apabila kamu dah dapat persamaan yang baru iaitu ketiga, kita hendaklah menggantikan, gantikan persamaan 3 itu ataupun X sama dengan 7 tolak Y ke dalam persamaan 2. Okey, boleh tak kita masukkan ke dalam persamaan pertama? Tak boleh. Kenapa? Kerana persamaan 3 ini datang dari persamaan pertama. Jadi apabila kamu nak buat penggantian nanti, kamu mesti hanya boleh masuk ke dalam persamaan kedua, tidak lagi persamaan pertama. Okey, apa yang patut kita buat? Kita lihat persamaan kedua. Kita tulis 2. Kemudian kita sepatutnya tulis X. Tetapi X ini kita perlu gantikan dengan 7 tolak Y. Jangan lagi tulis X. So 7 tolak Y. Okey, kita balik guna kepada persamaan kedua. 2X tambah Y. Maka yang ni 2, ni sepatutnya X tadi tambah Y. Kemudian lihat sini sama dengan 12. Okey, so ini kita dah berjaya menggantikan nilai X itu tadi. Selepas itu kita perlu buat kembangan. Hukum antara 2 dengan kurungan adalah darab. Maka kita kena darabkan apa yang ada dalam kurungan itu satu persatu. So 2 darab dengan 7, kita akan dapat 14. Okey, kemudian 2 darab dengan negatif Y, kita akan dapat negatif 2Y tambah, dia dah selesai ni, kemudian yang ni tambah Y. Yang kita tak usik apa-apa ni, kita tulis sahaja. So kita akan dapat yang ni 14 tolak 2Y tambah Y. Okey, kemudian kita lihat di sini. Ini ada 4 sebutan. Okey, sebutan 2Y dengan Y ini ada pemboleh ubah. 14 dengan 12 dia ada pemboleh ubah. Maka kita kena pindahkan yang ada pemboleh ubah bersama yang ada pemboleh ubah, yang tiada bersama yang tiada. Maka kita lihat di sini ya. 14 ini kita perlu pindahkan ke seberang sama dengan, maka kita akan menjadi negatif. Kalau kat sini nilai dia positif, 14 ni nilai dia positif, pindah dia akan menjadi negatif. So kita tulis semula ya, tengok cikgu. Negatif 2Y tambah Y sama dengan 12 tolak 14. Sebab kat sini nilai dia positif. Okey, tak nampak ni. Apabila pindah dia akan jadi tolak negatif. Okey, sekarang ni kamu selesaikan yang ini. Okey, negatif 2Y tambah Y, kamu akan dapat negatif Y sama dengan 12 tolak 14, kamu akan dapat negatif 2. Okey. Okey, sekarang kita lihat ada negatif kiri dan kanan. Kita tak nak negatif ni. Okey, kita nak pemboleh ubah itu bernilai positif. Maka setiap satu ini kita darabkan, kiri dan kanan kita darabkan dengan negatif 1. Darab negatif 1, maka negatif Y darab negatif 1, kita akan dapat positif Y sama dengan negatif 2 darab negatif 1, kita akan dapat positif 2. Okey, so yang ini adalah persamaan keempat. Kita dah dapat nilai Y. Nilai X kita belum dapat. Apa yang patut kita buat?
gantikan persamaan 4 ini ataupun Y sama dengan 2 ke dalam 3. Gantikan Y sama 2 ke dalam 3. Apakah persamaan 3? Kita lihat kat sini. Persamaan 3 adalah X sama dengan 7 tolak Y. So, X sama dengan 7 tolak Y. Tetapi kita dah dapat Y itu 2. So, yang Y ni kita boleh gantikan kepada 2. Maka X sama dengan 7 tolak 2, 5. So, jawapan akhir kamu adalah di sini Y sama dengan berapa? 2 dan X sama dengan 5. Okey, sekarang cikgu nak ajar bagaimana menggunakan kaedah penghapusan. Kita lihat ya, persamaan pertama dan persamaan kedua. Okey, untuk kaedah penghapusan kita kena pilih satu pemboleh ubah. Kalau kat sini cikgu nak pilih antara X dengan Y, cikgu pilih Y. Pemboleh ubah untuk persamaan pertama perkalinya mesti sama dengan persamaan kedua. So Y ini perkali dia 1, yang kedua pun perkali dia 1. So dah mudah. So apa yang perlu kita buat adalah kita nak hapuskan Y. Kaedah dia adalah, tengok cikgu ya. Cikgu buat satu garisan. Okey, kemudian cikgu akan tulis begini. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey, sekarang untuk persamaan 1, X tolak 2X. Okey, perkali untuk X adalah 1. Tak ada maksudnya 1. Kita abaikan X dulu, kita tolak 1 tolak 2, kita akan dapat negatif 1 kan? So kita tulis kat sini, negatif 1X. Negatif 1 tak perlu tulis, so negatif X. Y tolak Y, sebab tolak kat sini, maka Y tolak Y dia akan jadi sifar. So sifar tak perlu tulis. Kemudian sama dengan 7 tolak 12. 7 tolak 12 kita akan dapat negatif 5. So negatif 5. Okay, kita tak mahu negatif kiri dan kanan. So kita darabkan kedua-duanya dengan negatif 1 untuk hapuskan negatif. Maka kita akan jadikan kat sini X itu positif dan 5 itu akan jadi positif. Okey, ini adalah persamaan 3. Persamaan 3 hasil daripada tolak tadi. Selepas itu kita kena gantikan X sama dengan 5 ini ke dalam 2 ataupun 1, tak kisah mana-mana. Untuk kaedah ini kita tak kisah guna persamaan 1 ataupun persamaan 2 untuk penggantian ini. Kemudian kita masukkanlah X sama dengan 5. Okey, kita dah pilih persamaan 1. So X ini tambah Y sama dengan 7 sepatutnya. Tetapi X kita dah dapat 5, maka X ini kita gantikan dengan 5. Okey, seterusnya kita nak Y saja kan? Okey, 5 ni kita tak nak. 5 ini bernilai positif. Maka apabila kita gerakkan dia, pindahkan dia selepas tanda sama dengan, dia akan menjadi negatif. So Y sama dengan 7 tolak 5. Y sama dengan 2. Okey, so jawapan kamu adalah Y sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Okey, ini adalah menggunakan kaedah penghapusan. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang pertama. Okey, kita ada dua persamaan, kita namakan sebagai persamaan 1 dan juga persamaan 2. Okey, cikgu akan menunjukkan cara menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kita pilih antara X dengan Y, mana yang sama. Okey, kita ambil Y. Walaupun kat sini tambah, sini tolak. Okey. So, kita nak hapuskan Y. Satu bernilai positif, satu bernilai negatif, maka kita tambahkan dia. Persamaan pertama kita tambahkan dengan persamaan kedua. Kenapa kita tambah, bukan tolak? Kita lihat sini positif 3, sini negatif 3. Kita menggunakan hukum identiti. Hukum identiti kalau kamu ingat bagaimana? Negatif A tambah dengan A, kamu akan dapat sifar. Apa sahaja yang negatif, positif, angkanya sama, dia akan menghasilkan nilai sifar. Okey, so kita gunakan hukum identiti. Maka positif 3 dengan negatif 3 ini kita tambahkan dia, maka dia akan terhapus menjadi sifar. Tetapi bagaimana pula dengan 4X dengan X? So 4X tambah X, ini adalah 1X ya, maka dia akan menjadi 5X. Okay, 3 tambah dengan negatif Y, 3Y, kita akan dapat sifar. Sifar tak perlu tulis.
sama dengan 8 tambah 2. Kita akan dapat 10. Okey. Kemudian kita nak cari nilai X. Hukum antara 5 dengan X adalah darab. Maka kita kena pindahkan 5 ini melepasi tanda sama dengan, dia akan menjadi bahagi. So X sama dengan 10 bahagi 5. Maka X sama dengan 2. Ini adalah persamaan ketiga. Maka kita masukkan, gantikan persamaan ketiga ini ataupun X sama dengan 2 ke dalam, okey, ke dalam mana yang kita nak kisah 1 ataupun 2, kita masukkan ke dalam 2. Okey, sepatutnya di sini 1X kan? Okey, X tolak 3Y sama dengan 2. Tetapi X kita dah dapat 2, maka X ini kita gantikan dengan 2. Okey, so kita lihat kat sini. 2 ni kita tak mau. Dia bernilai positif. Kita tak mau. Kita pindahkan dia ke sana, dia akan menjadi negatif, tolak. So yang tinggal adalah negatif 3Y sama dengan 2 tolak 2. Okey, kita pindah ke sini. Okey, kita lihat negatif 3Y ni kita tulis balik. Negatif 3Y sama dengan 2 tolak 2, kita akan dapat sifar. Okey, sekarang kita nak Y saja, masih ada lagi negatif 3. So kita buat apa kat sini? Kita hapuskan negatif 3. Bagaimana cara dia? Ada banyak cara. Cara yang terbaik adalah negatif 3 kita bahagikan dengan negatif 3 sendiri. Apabila satu nombor dibahagikan dengan diri sendiri, dia akan menjadi 1. Apabila sebelah sini bahagi negatif 3, yang ini pun akan bahagi negatif 3. So kita akan dapat negatif 3 bahagi negatif 3 akan dapat 1. Y sama dengan sifar bahagi negatif 3. Okey, apabila kamu dapat begini, ini bermaksud nilai dia sifar. So Y sama dengan sifar. So jawapan akhir kamu adalah X sama dengan 2, Y sama dengan sifar. Okey, untuk soalan macam ini, jika kita nak guna kaedah penghapusan, kita kena susun dulu persamaan mengikut susunan. Kalau sini Y, bawah ni mesti Y. Kalau kemudian X dengan X. So yang ini bagaimana kita nak susun? Kita lihat yang pertama ni, kedudukan X dia sebelah kanan. Maka kita kena pindahkan ke sini. Pindahkan, dia akan menjadi, okey, nilai bagi sebutan 3X ini bernilai positif. Bila pindah, dia akan jadi negatif. Okey, ini biarkan kekal. So kita akan dapat yang baru ya. Y tolak 3X sama dengan 1. Ini kita panggil persamaan pertama. Okey, kemudian kita ambil yang kedua ni tadi, kita tulis semula tapi kita tulis Y di depan. So 2Y ini, kemudian X ini bernilai positif kan? Okey, tambah X sama dengan 16. Okey, adakah boleh ubah yang Y ini dia punya pekalinya sama? Tidak, pekali untuk Y ini 1, pekali untuk Y yang ini adalah 2. Jadi apa yang patut kita buat? Kita perlu jadikan pekali dia sama. Okey, so persamaan pertama ini kita perlu darabkan dengan 2 supaya 1Y ini menjadi 2Y. So kita darabkan 2, apabila darab 2 semuanya kita kena darab 2. Jadi 1Y darab Y, darab 2 dia akan jadi 2Y. Negatif 3 darab 2 dia akan menjadi negatif 6X. 1 darab 2 dia akan menjadi 2. So ini adalah persamaan yang baru, iaitu persamaan ketiga. Okey, kita lihat Y dengan Y, dia punya pekali dah sama. Maka apa yang patut kita buat? Tolakkan. Persamaan 2 tolak persamaan 3, 2Y tolak 2Y, dia akan jadi sifar, tak perlu tulis. Kemudian 1X tolak dengan 6X kita akan dapat, okey, tolak dengan tolak positif, maka 7X. 14 tolak dengan 16 tolak dengan 2, kita akan dapat 14. Okey, kemudian kita pindahkan 7. Hukum 7 dengan X adalah darab. Apabila kita pindah, dia akan jadi bahagi. So X sama dengan 14 bahagi 7, X sama dengan 2. Ini adalah yang keempat. Kemudian jadikan X sama dengan 2 ke dalam
Kamu nak masukkan yang mana? 1 boleh, 2 boleh, tak kisah. So kita pilih 1. See? Okay, so Y tolak 3X sama dengan 1. Maka Y sama tolak 3, X ini 2, maka kita tulis 2. Dan kurungan 2 sama dengan 1. 3 darab 2 adalah 6. So Y tolak 6 sama dengan 1. Okay, 6 ini benda negatif. Apabila kita pindahkan, dia akan jadi positif. So tambah. So Y sama dengan 1 tambah 6. Maka Y sama dengan 7. Jadi jawapan kamu adalah Y sama dengan 7, X sama dengan 2. Untuk soalan begini yang ada per, okay, kita kena hapuskan dulu per dia dengan kaedah, okay, persamaan ini, okay, kita kena darabkan dengan 3. Kenapa darab 3? Sebab kita nak hapuskan per 3. Apabila kita darab 3, bermaksud semua sebutan, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, semua kena darab dengan 3. Okay. Kemudian untuk yang persamaan kedua ni, kita kena darabkan dengan 4. Okay. Kenapa darab 4? Sebab ada per 4. Maka sebutan ini darab dengan 4, yang ini pun kena darab 4. So kita buat satu-satu ya. Kita buat yang pertama ni, 1/3 darab dengan 3, kita akan dapat. Apabila darab dengan 3, maka dia akan terhapus. Dia akan jadi P sahaja. Tambah Q, darab dengan 3, dia akan jadi 3Q sama dengan 4 darab 3, kita akan dapat 12. Okey. Jadi kat sini apabila kita potong, dia akan jadi 1 kan? Jadi kita tulis P sahaja. Okey. Kemudian ini adalah persamaan yang pertama. Kita ambil yang ni pula. Darab dengan 4. Sama juga. Apabila sebutan ini didarab dengan 4, dia akan terhapus. Per 4 dengan 4 dia akan jadi, kita boleh potong macam tadi. So yang tinggal adalah P tolak Q sama dengan, okay, 2 darab 4 kita akan jadi 8. So ini adalah persamaan yang kedua. Okay, sekarang ni kita lihat, okay, kita boleh gunakan kaedah penghapusan. Kenapa? Kerana P dengan P ni dah sama. Perkali dia 1 perkali 1. So kita tolak sahaja. So persamaan pertama tolak persamaan kedua. P tolak P, hapus jadi sifar, tak perlu tulis. Kemudian 3Q tolak negatif Q. Tolak dengan negatif, kita akan jadi positif, jadi 4Q. 12 tolak 8, kita akan dapat 4. Okey, Q ini dengan hukum dia dengan 4 adalah darab, maka apabila kita pindah jadi bahagi. So Q sama dengan 4 bahagi 4, Q sama dengan 1. Okey, kemudian kita masukkan, gantikan Q sama dengan 1 ke dalam mana-mana boleh, ke dalam persamaan pertama. So P tambah 3Q sama dengan 12, persamaan pertama ni. Tetapi Q kita tak usah tu, maka kita gantikan Q ini kepada 1. So P tambah 3 darab 1, 3 sama dengan 12. Kemudian positif 3 ini pindah, dia akan jadi negatif. So P sama dengan 12 tolak 3, P sama dengan 9. Okay. Kemudian jawapan kamu adalah P sama dengan 9 dan Q sama dengan